Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Farid Umar melaporkan rangkuman program Jabatan Pertanian bagi bulan Februari 2024 untuk informasi MyDOA. Inisiatif penanaman bawang pada skala lebih besar melalui usaha sama strategik kerajaan negeri serta usahawan berpotensi dilaksanakan menerusi dua fasa iaitu pra-komersial dan skala komersial. Ketua Pengarah Pertanian Datuk Norsam Arwi berkata fasa pra-komersial bertujuan untuk melihat potensi tanaman bawang seperti yang sedang diusahakan di kawasan seluas 1 hektar di Kampung Ladang Bikam, Sungai Perak dan Kompleks Pertanian Serdang, Selangor. Melalui projek ini, Jabatan Pertanian bersama agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan melaksanakan pemantauan agronomi tanaman termasuk pembajaan, sistem pengairan, kawalan penyakit dan perosak serta kesesuaian mekanisasi ladang. Jabatan Pertanian Daerah Krian Perak akan membantu pesawah dengan membekalkan alatan inovasi bagi membolehkan mereka mengambil tanaman padi yang tidak dapat dituai jentera pada musim ini. Pegawai Pertanian Daerah Krian Ridwan Osman berkata pihak jabatan akan membekalkan mata pemotong rumput bulat beserta penapis khas bagi membolehkan padi yang di mesin terkumpul pada satu tempat. Menurutnya cara itu lebih efektif dan berkesan berbanding dengan kaedah tradisional. Jabatan Pertanian telah diberi kepercayaan menyediakan spesies pokok bagi upacara penanaman pokok bersempena dengan mesyuarat Majlis Raja-Raja sejak 2029 dan lawatan rasmi ketua-ketua negara ke Malaysia di pekarangan Istana Negara. Menurut Ketua Pengarah Pertanian Datuk Norsam Arwi, upacara penanaman pokok merupakan cetusan idea Al-Sultan Abdullah Riwayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang di-Pertuan Agong ke-16. Sebagai simbolik tamat tempoh pemerintahan baginda, Al-Sultan Abdullah bersama Tuanku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria turut berkenan menanam pokok rambutan gula batu dan rambutan gading di Istana Negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad bin Sabu telah mengadakan lawatan ke Sawah Ring Tangkak, Johor. Dalam ucapannya, beliau menyatakan komitmen KPKM untuk meningkatkan lagi produktiviti hasil padi di negeri ini melalui penyaluran peruntukan berjumlah RM3 juta tahun ini kepada Kerajaan Negeri Johor melalui Pelan Pembangunan Industri Padi dan Beras iaitu Periuk Nasi Selatan. Turut disampaikan cek curah sejumlah RM551,000 bagi program bantuan tunai fasa 2 tahun 2023 yang dapat memberi manfaat 885 pesawah di negeri Johor dan 50 bakul makanan kepada golongan sasar seperti pesawah, peladang dan peternak di kawasan ini. Jabatan Pertanian dengan kerjasama Pusat Darah Negara telah menganjurkan kempen derma darah berinspirasikan 1 beg darah mampu selamatkan 3 nyawa yang diadakan di Wisma Tani Putrajaya. Menurut Ketua Pengarah Pertanian Datuk Norsam Arwi, objektif program ini adalah untuk membantu menambahkan bekalan darah di Pusat Darah Negara. Program sehari tersebut telah berjaya mendapat penyertaan seramai 147 orang penderma darah. Hasil ekspor orkid Malaysia mampu menyumbang 4 bilion ringgit kepada industri floriculture di Malaysia kerana mendapat permintaan yang tinggi dari negara luar. Menurut Ketua Unit Industri Floriculture Jabatan Pertanian Teknologis Muhammad Nizam Malik, 120 hektar tanah ladang diperlukan bagi mengusahakan tanaman orkid untuk memenuhi permintaan terhadap bunga itu terutama dari Dubai. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas pelepasan projek rintis ekspor kotak hadiah premium orkid Mokara ke Dubai di Kompleks Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah merasmikan majlis penutupan program Madani Rakyat Zon Tengah di Kompleks Sukan Kuala Selangor baru-baru ini. Anwar yang juga Menteri Kewangan menyampaikan amanat pada majlis petang itu sebelum menyertai sesi dialog Malaysia Madani bersama pengunjung yang hadir ke program itu yang turut disertai oleh Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Perak dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Program tersebut telah berjaya merekodkan kehadiran seramai 127,000 pengunjung yang merupakan kesinambungan program setahun bersama Kerajaan Madani. Menjadi wadah masyarakat mendapat maklumat tentang 163 perkhidmatan kerajaan, persekutuan, negeri dan agensi yang berkaitan.
Dalam pada itu, Jabatan Pertanian telah diberi tanggungjawab sebagai penyelaras Majlis Penutup Program Madani Rakyat Zon Tengah. Menurut Ketua Pengarah Pertanian, beliau bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjaya memastikan perjalanan majlis penutupan tersebut dapat dijayakan dengan baik. Dalam majlis yang sama turut diadakan majlis penyampaian sijil penghargaan rakan strategik dalam pelaksanaan program pertanian bandar dan program komuniti yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Pertanian Datuk Norsam Alwi kepada Pengerusi Koperasi Komuniti Selangor Malaysia (KOBUDITI) Tan Sri Abu Kasim dan Pengarah Hal Ehwal Luar British American Tobacco Malaysia (BATM) Fairuz Helmi Abdul Malik. Majlis itu telah disaksikan oleh Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Antar Joseph Kurup. Penganjuran program ini adalah selaras dengan hasrat Perdana Menteri yang ingin memperkasakan program pertanian bersasar di bandar sebagai anjakan kepada pengeluaran hasil pertanian negara. Meraihkan ulang tahun pertamanya, Persatuan Pengilang Durian memperbaharui komitmennya untuk membawa pengiktirafan global kepada kepelbagaian jenis durian di Malaysia. Presidennya Eric Chan berkata Persatuan Pengilang Durian kini mempunyai ahli terdiri daripada pengusaha tanaman durian dan pengeluar produk durian dengan penguasaan pasaran tempatan sebanyak 75%. Dalam majlis tersebut menyaksikan pemeteraian memorandum persefahaman MOU bagi laluan kargo udara eksklusif Kuala Lumpur Zhengzhou Durian di mana laluan kargo udara eksklusif ini dapat meningkatkan kecekapan pengangkutan udara serta mengukuhkan lagi hubungan ekonomi antara Malaysia-China. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Antar Joseph Kurup, industri durian dilihat sebagai penggerak dalam pelbagai sektor seperti logistik, industri kecil dan pelbagai yang menyumbang secara signifikan kepada ekonomi negara. Ketua Pengarah Pertanian Datuk Norsam Alwi yang turut hadir berkata pada tahun 2022 Malaysia menghasilkan 455,000 tan metrik durian dan jumlah tersebut dijangka meningkat kepada 510 tan metrik menjelang 2025. Jabatan Pertanian menerima anugerah emas pada Majlis Anugerah Integriti Governance dan Anti Rasuah AIGA 2023 yang berlangsung di Dewan Sri Siantan Putrajaya. Anugerah disampaikan oleh Pengurusi Malakoff Corporation Berhad Tan Sri Dr. IR Ahmad Tajuddin Ali kepada Ketua Pengarah Pertanian Datuk Norsam Alwi. Ketua Pengarah Pertanian berkata anugerah ini amat bermakna buat Jabatan Pertanian kerana ia membuktikan iltizam Jabatan Pertanian yang sentiasa komited menolak sebarang unsur rasuah dan mengamalkan budaya kerja berintegriti dan tata kelola yang baik. AIGA 2023 adalah anugerah bagi memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada sektor awam serta swasta yang mensahirkan komitmen dalam pembudayaan dan pengamalan integriti, tadbir urus terbaik serta inisiatif anti rasuah dalam organisasi. Sekian daripada saya rangkuman program Jabatan Pertanian Februari 2024 untuk informasi MyDOA. Dari Sungai ke Senggara, Palestin pasti merdeka. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum dan salam hormat.